Alright, dan perkara itu masih lagi kekal sampai ke hari ini, yang mana kalau kita sebagai penduduk Semenanjung Tanah Melayu, kalau kita nak pergi ke Sabah Sarawak, terutamanya Sarawak, kita kena pastikan kita bawa Hai, Assalamualaikum. Anda bersama dengan saya lagi, Sir Histrozi, Let Histrozi Teach You History. Jadi untuk video kali ini, kita berada pada bab yang kelima, tingkatan 5 pembentukan Malaysia. Dan ini adalah video bahagian yang ketiga tentang langkah pembentukan Malaysia. Bagaimana Malaysia itu dibuat daripada A sampai Z. Bagaimana prosedur dia. Dan kita dah belajar, siapa yang boleh tengok lagi video bahagian yang pertama dan bahagian yang kedua, boleh check out. Kita ada 4 langkah pembentukan yang kita dah belajar. 2 di setiap video. Korang boleh tengok, boleh check out bahagian pertama dan bahagian yang kedua. Kita dah belajar tentang Sri Lawatan. Kita dah belajar tentang JSKM. Kita dah belajar tentang referendum Singapura. Dan kita dah belajar tentang rundingan London. Dan ini adalah bahagian yang terakhir berkaitan dengan langkah pembentukan Malaysia. Okey, jadi langkah yang kelima adalah menubuhkan Suruhanjaya Kobot. Kita recap balik apa yang kita belajar dalam video yang sebelum ini, yang mana video sebelum ini kita belajar bagaimanakah bila rundingan London telah dibuat, British arahkan pemimpin Persekutuan Tanah Melayu untuk menubuhkan satu Suruhanjaya ataupun satu organisasi untuk melihat pendapat orang-orang Sabah dan Sarawak ini berkaitan dengan pembentukan Malaysia. Jadi ini adalah Suruhanjaya je yang dinamakan Suruhanjaya Kobot. Alright. Jadi Suruhanjaya Kobot ini bertujuan untuk meninjau reaksi Sabah dan Sarawak. Jadi orang kata Suruhanjaya ini telah menjalankan ataupun telah mengadakan beberapa lawatan sebanyak 35 lawatan. Alright, di mana di 20 lokasi di Sarawak dan 15 lokasi di Sabah untuk melihat dan meninjau pendapat-pendapat penduduk di Sabah dan Sarawak. Dia orang ni sokong ataupun tidak. Jadi siapa je yang membuat lawatan ni? Siapa je yang ada dalam organisasi Suruhanjaya Kobot ini? Korang boleh tengok di sini. Ini adalah orang kata senarai ahli-ahli yang ada dalam Suruhanjaya Kobot. Yang pertama kita ada Lord Kobot sebagai pengerusi orang kata Suruhanjaya Kobot. Lepas tu kita ada Anthony Abel dan kita ada David Waterston, kita ada Ghazali Syafi'i sebagai wakil Persekutuan Tanah Melayu dan kita ada Wong Po Ni. Ini adalah 5 orang yang bertanggungjawab untuk menguruskan Suruhanjaya Kobot ini. Alright, ahli yang ada dalam Suruhanjaya Kobot. Alright. Jadi kembali kepada sini, apakah laporan Suruhanjaya tersebut? Bila dia orang dah buat, orang kata tinjauan, dah pergi, dah buat orang kata lawatan ke 20 lokasi, 15 lokasi, apa dia punya report dia? Apa hasil dia? Ini adalah hasil laporan dia. Bila mereka tengok, bila Suruhanjaya tengok, dia tanya semua reaksi penduduk Sabah dan Sarawak ni, rupa-rupanya 2/3 daripada penduduk Sabah dan Sarawak menyokong pembentukan Malaysia. Maksudnya dia orang nak pembentukan Malaysia. Itu yang pertama, itu kejayaan. Yang kedua adalah Suruhanjaya ini juga mencadang nanti kalau kita nak menghasilkan perlembagaan Malaysia, kita jadikan perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu sebagai asas perlembagaan Malaysia. Maksudnya nanti kita nak buat undang-undang tertinggi dalam Malaysia ni, kita jadikan base perlembagaan itu adalah berdasarkan perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Okey, dan yang ketiga, Suruhanjaya Kobot juga memberi cadangan supaya kerajaan Sabah dan Sarawak diberikan autonomi khas. Apa maksud autonomi ni? Maksudnya kuasa khas. Maksudnya ada certain perkara yang diuruskan oleh rakyat ataupun pemimpin kerajaan Sabah dan Sarawak yang tidak boleh diganggu oleh kerajaan persekutuan. Alright, yang tidak boleh diganggu langsung oleh Perdana Menteri, oleh mana-mana kerajaan persekutuan atau kerajaan negeri lain. Itu adalah milik mereka sahaja. Itu maksud autonomi khas yang diberikan kepada Sabah dan Sarawak. Okey, dan yang seterusnya selepas kita buat Suruhanjaya Kobot, kita pergi kepada langkah yang terakhir, iaitu langkah yang keenam, jawatan kuasa antara kerajaan. Ingat tadi saya ada terangkan bagaimanakah kalau nak menghasilkan negara yang baru, kita kena ada undang-undang yang tertinggi yang baru.
Sebab kita ada undang-undang tertinggi perlembagaan yang ada, tapi perlembagaan yang ada adalah untuk Persekutuan Tanah Melayu. Jadi kita kena create satu lagi perlembagaan baru supaya bersesuaian dengan Singapura, Sabah dan juga Sarawak. Alright. Jadi jawatan kuasa antara kerajaan ni telah ditubuhkan untuk merangka perlembagaan Malaysia. Macam mana nak menghasilkan sebuah undang-undang tertinggi yang bersesuaian untuk setiap penduduk daripada setiap wilayah. Bersesuaian dengan Tanah Melayu, bersesuaian dengan Singapura, Sabah dan juga Sarawak. Dan yang kedua, tujuan JAK, kita bagi JAK adalah untuk menjaga kepentingan Sabah dan Sarawak supaya hak mereka tidak ditindas. Okey? Jadi siapakah ahli-ahli yang ada dalam jawatan kuasa ini? Korang boleh tengok dekat sini. Ini merupakan ahli-ahli yang ada dalam jawatan kuasa antara kerajaan. Alright, kita ada Lord Lansdowne sebagai pengerusi, kita ada Tun Abdul Razak sebagai timbalan pengerusi, dan kita ada beberapa pegawai-pegawai lain yang menjadi wakil daripada negeri Sabah. Kita ada ketua setiausaha, ketua kerajaan dan sebagainya, dan kita ada juga beberapa wakil daripada negeri Sarawak. Jadi mereka inilah yang akan merancang ataupun merangka perlembagaan Malaysia dan menjaga hak Sabah dan Sarawak. Selain daripada itu, disebabkan nak menghasilkan perlembagaan ini bukan satu benda yang mudah, jadi dalam JAK ni juga telah ditubuhkan 5 jawatan kuasa kecil, alright, yang bertanggungjawab untuk menguruskan beberapa perkara penting dalam nak menghasilkan perlembagaan dan menjaga hak Sabah dan Sarawak. Kamu boleh tengok dekat situ ada 5 jawatan kuasa kecil. Yang pertama kita ada jawatan kuasa perlembagaan, yang kedua kita ada jawatan kuasa perundangan, yang ketiga kita ada jawatan kuasa perkhidmatan awam, yang keempat kita ada jawatan kuasa kewangan, dan yang kelima kita ada jawatan kuasa organisasi jabatan. Jadi ini 5 jawatan kuasa penting dalam organisasi ini. Alright, dapat? Jadi macam mana untuk menjaga hak Sabah dan Sarawak? Ingat tadi saya kata mereka ini diberikan autonomi khas. Maksudnya mereka boleh tetapkan apa perkara yang mereka inginkan, apa perkara yang mereka tak inginkan, apa perkara yang mereka tak ingin kerajaan persekutuan ganggu. Jadi ada lebih kurang 18 perkara yang telah ditetapkan oleh kerajaan Sabah dan 20 perkara yang telah ditetapkan oleh kerajaan Sarawak yang perlu dipatuhi oleh kerajaan persekutuan dan tidak boleh dilanggar langsung. Kalau mereka nak masuk dalam Malaysia, mereka nak 20 dan 18 perkara ini dipatuhi bagi menjaga hak mereka sebagai kerajaan Sabah dan juga Sarawak. Jadi daripada setiap apa yang ditubuhkan inilah, disitulah wujudnya 5 teras utama dalam perlembagaan Malaysia. Yang pertama berkaitan dengan agama Islam. Kita tengok yang pertama, dari segi agama Islam adalah agama persekutuan. Maksudnya kerajaan Persekutuan Tanah Melayu agama rasminya agama Islam kecuali Sabah dan juga Sarawak. Sabah dan Sarawak pada waktu ini bukan sekarang, pada waktu ini agama rasmi mereka bukanlah agama persekutuan. Teras yang kedua adalah bahasa Melayu. Bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan bagi kerajaan persekutuan atau bahasa rasmi kerajaan persekutuan. Di Sabah dan Sarawak pun sama, tapi dekat Sabah dan Sarawak mereka add on satu lagi bahasa, iaitu bahasa Inggeris. Jadi dekat kerajaan persekutuan ada bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi, tapi dekat Sabah Sarawak ada bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu. Tapi pada waktu itu sahaja, bukan hari ini, pada waktu awal-awal pembentukan. Dan yang ketiga adalah dari segi sistem pendidikan. Alright. Jadi sistem pendidikan semua di bawah kerajaan persekutuan. Maksud kerajaan persekutuan yang menetapkan sistem pendidikan di keseluruhan semenanjung Tanah Melayu kecuali Sabah dan Sarawak. Sebab Sabah dan Sarawak mereka yang nak tetapkan bagaimana bentuk pendidikan mereka, sistem pendidikan mereka pada waktu itu. Ingat, saya ulang sekali lagi, ini adalah pada waktu awal pembentukan, bukan pada hari ini. Okey? Dan yang keempat adalah dari segi parlimen. Jadi kalau kita nak mengajak Sabah dan Sarawak untuk masuk dalam kerajaan kita ataupun dalam Malaysia, mereka kena ada daerah-daerah ataupun badan perundangan mereka sendiri. Jadi kita telah tetapkan beberapa kerusi, alright, terhadap kepada Sarawak, Sabah dan juga Singapura. Kita telah letakkan ataupun Malaysia, JAK ini telah tetapkan 24 kerusi diletakkan untuk dipertandingkan bagi daerah Sarawak. Kita ada 16 kerusi di daerah Sabah dan kita ada 15 kerusi di Singapura. Jadi kalau ada pilihan raya dari kat Sarawak ini, mereka akan bertanding mempertandingkan 24 kerusi, 24 calon.
Kalau contoh dekat Sabah ada 16 calon. Kalau dekat Singapura ada 15 calon yang akan menang dalam pilihan raya, dia akan menjadi pentadbir di kerajaan negeri masing-masing. Okey, dan yang kelima immigration. Ini yang menarik. Yang mana immigration di bawah kerajaan persekutuan. Immigration ni apa? Maksudnya keluar masuk orang dalam negara kita. Alright, kita tahu kalau kita nak keluar, ada prosedur-prosedur dia. Ada satu benda yang kamu kena tahu, immigration ni walaupun terletak di bawah kerajaan persekutuan, dekat Sabah dan Sarawak mereka ada syarat mereka yang tersendiri. Walaupun dah berlaku pembentukan Malaysia, ada satu syarat yang kerajaan persekutuan kena patuh berkaitan dengan immigration. Alright, dan perkara itu masih lagi kekal sampai ke hari ini, yang mana kalau kita sebagai penduduk Semenanjung Tanah Melayu, kalau kita nak pergi ke Sabah Sarawak, terutamanya Sarawak, kita kena pastikan kita bawa pasport. Macam kita pergi overseas, tapi kalau mereka datang ke Tanah Melayu, mereka tak perlu bawa pasport. Nampak tak? Itu perkara yang ditetapkan. Maksudnya kalau kita orang-orang, contoh orang Johor nak pergi ke Sarawak, mereka kena bawa pasport. Macam kita pergi overseas, ada visa dan sebagainya. Tapi kalau rakyat mereka atau penduduk Sarawak nak pergi ke Kuala Lumpur, tak perlu bawa pasport. Okey, yang ni yang perkara kita kena patuhi. Kerajaan persekutuan kena patuhi sebab dah ditetapkan untuk menjaga hak mereka sebagai penduduk-penduduk di Sabah dan Sarawak. Tak silap saya, dahulunya Sabah Sarawak menetapkan begitu. Tapi hari ini tak silap saya, Sabah dah memansuhkan undang-undang tersebut, tetapi Sarawak masih kekalkan. Maksudnya kalau kita daripada Semenanjung Tanah Melayu nak pergi ke Sarawak, kena bawa pasport macam kita pergi Jepun, macam kita pergi luar negara. Faham tak? Jadi ini adalah 5 teras utama yang telah ditetapkan. Alright, yang telah ditetapkan dalam Perlembagaan Malaysia yang telah digubal oleh Jawatan Kuasa Antara Kerajaan. Alright. Jadi itu adalah 6 langkah pembentukan Malaysia. Siapa yang belum tengok lagi video bahagian pertama dan bahagian kedua, boleh check out video saya untuk korang dapat lebih maklumat tentang 6 langkah pembentukan Malaysia daripada awal sampai akhir. Bagaimanakah pembentukan Malaysia itu dilaksanakan dalam negara kita. Alright. Jadi itu saja untuk video kali ini. Kalau ada sebarang pertanyaan, korang boleh turunkan di ruangan komen. Kalau ada sebarang topik yang nak kamu belajar bersama dengan saya, si Sir Hisrozi, kamu boleh turunkan juga di ruangan komen. Jangan lupa untuk follow social media saya yang lain seperti TikTok dan juga Instagram. Itu saja daripada saya. Let Hisrozi teach you history. Okay, bye.